Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sains tingkatan 1 yang sudah masuk bab yang ketiga berkaitan dengan homeostasis ataupun koordinasi dan juga gerak balas. Pada hari ini kita akan menggunakan slide PowerPoint yang disediakan oleh Cikgu Norazila Khalid daripada SMK Ulu Tiram Johor. Kita dah mohon keizinan daripada cikgu tersebut untuk kita gunakan dia punya slide PowerPoint ni sebagai konten YouTube kita pada hari inilah. Okey, seterusnya kita akan tengok homeostasis dalam benda hidup. Apa benda homeostasis ni? Jarang perkataan ni yang kita dengar. Okey, kita tengok. Homeostasis sebenarnya merujuk kepada pengekalan keadaan persekitaran dalam badan sesuatu organisma, misalnya aras suhu, air, pH, tekanan darah dan sebagainya, supaya berada dalam keadaan yang seimbang dan kekal. So maksudnya semua benda hidup ni dia perlukan kestabilan dalam apa jua bentuk keadaan lah. Sama ada suhu, dia dah tetapkan berapa nilai suhunya, berapa kandungan air yang perlu berada di dalam badan, pH dan juga tekanan darahnya lah yang sesuai supaya dia seimbang dan stabil. Dan kalau tak stabil, tak seimbang, berkemungkinan besar kita akan dapat penyakit lah. Pengekalan persekitaran dalam badan sesuatu organisma dalam keadaan seimbang dan stabil membolehkan semua proses hidup dalam badan organisma itu berjalan dengan lancar. Okey, bila dah seimbang, barulah kehidupan kita tu begitu lancar lah, begitu baiklah kehidupan kita. Okey, sekiranya keadaan persekitaran tidak seimbang, misalnya suhu terlalu tinggi, sel-sel organisma boleh mati. Ni kalau terlampau tinggi lah dia punya suhu. Kalau suhu dia terlampau tinggi, ini bermaksud sel-sel boleh mati. Jadi kadang-kadang suhu tinggi ni orang kata kita boleh demam lah. Okey, homeostasis ni sebenarnya berasal daripada perkataan Greek iaitu homeo yang bermaksud sama dan stasis yang bermaksud tidak bergerak. Kita ambil daripada perkataan Greek homeostasis ni sama, homeostasis tidak bergerak. Okey, kita tengok homeostasis dalam manusia. Badan kita mempunyai mekanisme yang boleh mengawal suhu badan. Kita boleh mengawal suhu badan. Okey, dekat sini. Okey, kita boleh kawal suhu badan. Kita boleh kawal kandungan air dalam badan dan sebagainya supaya berada dalam keadaan kekal dan juga seimbang. Nanti kita akan tengok. Okey, bagaimana proses kawalan untuk homeostasis ni? Homeostasis ni berfungsi apabila persekitaran dalam badan kita berubah. Misalnya suhu meningkat. Apabila suhu meningkat lah, contoh dia, apabila suhu meningkat, pusat kawalan di otak akan mengesan peningkatan itu. Okey, otak akan kesan siap-siap. Lepas tu akan ada mekanisme pembetulan. Mekanisme pembetulan ni akan bertindak untuk membetulkan keadaan. Kalau suhu meningkat, dia nak turunkan suhu tersebut kepada julat yang lebih normal lah. Kalau suhu menurun pula, mekanisme pembetulan ni dia betulkan, dia tingkatkan balik suhu tu kepada julat yang lebih normal pula. Okey, itu pusat kawalan homeostasis. Dia nak kekalkan keseimbangan ni lah. Okey, so kita akan tengok bagaimana perjalanan dia, proses kawalan homeostasis ini. Okey, yang pertama sekali kita tengok, jikalau kita dah mempunyai suhu normal, kita berada dalam suhu normal di sini, andai katalah berlaku peningkatan suhu. Okey, andai kata berlaku peningkatan suhu, akan menyebabkan mekanisme pembetulan ini akan membetulkan semula dengan menurunkan suhu tersebut.
okey, dapat balik julat suhu yang normal. Sama juga kalau julat suhu pada normal terus menurun, pada pusat kawalan tu akan pergi kepada mekanisme pembetulan. Mekanisme pembetulan ni akan meningkatkan semula suhu tersebut kepada julat yang normal. Itu adalah proses kawalan homeostasis. Okey, kita tengok pula kawal atur tadi suhu. Ini kawal atur kandungan air pula. Sistem yang terlibat dalam kawal atur kandungan air ni adalah sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin. Okey, ni sistem pembuangan kita lah. Kita nak kencing ke, okey, ataupun pada kulit tu berlakunya peluh. Antara organ yang terlibat adalah ginjal dan juga otak. Okey. So kita tengok bagaimana aras air ni, permulaan bagi aras air ni. Yang pertama sekali kita akan tahu bahawa suhu aras air ni normal. Okey. Apabila normal, maksudnya kandungan air dalam badan tu normal. Okey, cukup. Okey, selepas itu apabila suhu ataupun meningkat, kandungan air dalam badan meningkat apabila kita minum air. Katakan kita nak minum air banyak, kita minum air banyak lah, senang. Okey, kita minum air banyak, so kandungan air dalam badan tu dah jadi lebih. Ini akan dikesan oleh otak. Akan dikesan oleh otak bahawa dah lebih minum air. Okey, katakan dah banyak minum air. So mekanisme pembetulan akan membaca perkara tersebut, ditafsirkan oleh otak. So mekanisme pembetulan ni akan merembeskan sejenis hormon supaya ginjal menghasilkan air kencing. Okey, jadi air kencing lebih banyak dihasilkan, jadi barulah air kencing tu kita keluarkan dan kandungan air dalam badan boleh menurun, menyebabkan kandungan aras air tadi jadi normal balik. Okey, itu mekanisme pembetulan dia. Kita tengok jikalau air terlalu banyak dikeluarkan. Okey, kita akan tengok kalau air terlalu banyak dikeluarkan, apa yang perlu dilakukan. Contoh kalau kita berlari lah ataupun berada dalam cuaca yang sangat panas. Okey, maksudnya kandungan air itu dah turun daripada dalam badan sebabkan peluh yang berlebihan. Okey, peluh yang berlebihan ni dah kita keluarkan kandungan airnya begitu banyak sekali sebab kita berpeluh. Jadi dalam keadaan itu kandungan air di dalam badan kita jadi kurang. So ini akan ditafsir oleh otak, akan dikesankan oleh otak. So jadi otak tu akan memberitahu pada mekanisme pembetulan ni. Dia kata otak akan merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginjal mengurangkan penghasilan air kencing dan juga berasa dahaga. Bila rasa dahaga ni, kita tak nak buang air, dan kita rasa dahaga. Bila kita rasa dahaga ni, kita nak minum air. Minum air, apabila kita minum air, so kandungan air dalam badan tu meningkat semula dan menjadi aras air yang normal. Itu mekanisme pembetulan. Itu adalah homeostasis untuk kawal atur air. Okay, yang seterusnya kawal atur suhu pula. Okey, ini kawal atur suhu pula. Sistem yang terlibat dalam kawal atur suhu ialah sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Antara organ yang terlibat adalah kulit, otak dan otot rangka. Okey, kita tengok. Ini contoh apabila suhu tu meningkat. Suhu meningkat ni maksudnya dalam cuaca yang sangat panas. Kalau kita tengok, mula-mula kita ada suhu kita yang normal, okey, 37 darjah Celsius. Lepas tu tiba-tiba cuaca yang sangat panas ni akan menyebabkan suhu tu jadi meningkat. Otak tafsir dan mekanisme pembetulannya kita akan tengok satu persatu. Kita tengok apakah mekanisme pembetulannya. Okey, salur darah akan jadi kembang. Lepas tu bulu roma akan jadi condong. Ini kita akan berpeluh. Ini yang penting.
Aktiviti otot rangka dan perembesan hormon-hormon tertentu akan berkurang, seterusnya menurunkan suhu badan, air kencing yang sedikit. Ini perkara-perkara yang dilakukan oleh mekanisme pembetulan ni akan menyebabkan suhu badan kita menjadi menurun dan pergi ke arah normal. Tadi suhu badan meningkat sebabkan cuaca panas, mekanisme pembetulan dah betulkan. Salur darah kembang, bulu roma condong, berpeluh, aktiviti otot rangka, perembasan hormon-hormon berkurang, lepas tu air kencing jadi sikit. So suhu badan dah turun, pergi kepada arah normal. Okey, kita tengok sebaliknya. Okey, kalau suhu sekarang ni suhu normal. Okey, sekarang ni suhu normal, kita berada di keadaan cuaca yang sangat-sangat sejuk, katakan dekat salji, menyebabkan suhu tersebut jadi menurun. Okey, bila sejuk salji kan, suhu jadi turun. So apa yang dikesan oleh otak tu, mekanisme pembetulan akan melakukan perkara-perkara inilah. Ada salur darah mengecut, bulu roma dia jadi tegak, kurang berpeluh, otot rangka mengecut, mengendur secara aktif dan menyebabkan seseorang itu menggigil. Menggigil ini menyebabkan dia berlakunya pergerakan untuk meningkatkan suhu badan. Pada masa sama, hormon tertentu akan dirembeskan untuk meningkatkan metabolisme badan. Okey, daripada suhu yang menurun tadi, dah menggigil dan menggeletar. Okey, bersama-sama dengan salur darah mengecut, bulu roma menegak, kurang berpeluh ni, akan membetulkan semula suhu badan dengan meningkatkan semula suhu badan pergi ke arah normal. Okey, itu homeostasis dalam kawal atur suhu. Okey, suhu persekitaran tinggi. Okey, kalau kita berada di keadaan suhu persekitaran kita tinggi, ini akan menyebabkan kelenjar peluh menghasilkan lebih banyak peluh bagi menyejukkan kulit apabila peluh tersejat. Sebenarnya itu tujuan utama peluh sebenarnya. Apabila suhu kita tinggi, kita nak turunkan suhu tersebut, jadi berlakulah peluh tersebut. Peluh itu adalah bertujuan untuk menyejukkan badan. Okey, bulu roma condong untuk mengurangkan udara terperangkap pada kulit supaya haba mudah dibebaskan. Salur darah mengembang untuk membolehkan lebih banyak darah mendekati kulit bagi membebaskan haba. Ini adalah keadaan-keadaan yang berlaku semasa suhu persekitaran kita tinggi. Okey, ini adalah gambar rajahnya apabila suhu persekitaran tinggi. Kalau kita tengok tadi, pengembangan salur darah, bulu roma condong, okey, dan juga kalau tengok penghasilan titisan peluh. Okey, kalau suhu persekitaran tadi rendah, okey, seperti gambar rajah yang sebelum ni tadilah. Okey, bulu roma akan menegak supaya dapat memerangkap satu lapisan udara yang bertindak sebagai penebat haba. Salur darah mengecut untuk membolehkan lebih banyak darah menjauhi kulit bagi mengurangkan pembebasan haba. Okey, ini lagi satu tadi macam kita menggigil lah. Lepas tu ini suhu persekitaran rendah. Kita tengok dekat sini, dia punya okey, kita tengok depan ni bulu roma kita akan jadi menegak. Tu nampak. Dan sini pengecutan salur darah. Okey. Okey, untuk itu saja untuk hari ini. Homeostasis dalam haiwan kita akan sambung untuk kelas yang seterusnya selepas ini ataupun pada hari yang lain. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa buat soalan di dalam buku modul sains. Saya harap pelajar-pelajar ada bawa balik ke rumah sebagai latihan dan juga pentaksiran bilik darjah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.